Makna wala niat kan soalan? Adakah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Muka surat 25, soalan yang di bawah sin. Soalannya, adakah mengasalkan zat Allah dan mengasalkan sifat dan mengasalkan af'alnya itu bermakna menafikan banyak pada zat dan banyak pada sifat dan banyak pada af'al? Ini soalan daripada untuk memaham makna wahdaniyat. Baik, jadi disebutkan wahdaniyat itu asal pada Allah pada zat dan asal Allah pada sifatnya dan asal Allah Ta'ala pada af'alnya. Baik, jawab dia bahkan. Bahkan tu makna ya. Bahkan ya mengasalkan zat. Yang katakan wahdaniyat itu adalah mengesakan Allah Ta'ala di segi zatnya. Dengan arti zat Allah itu satu. Tidak ada duanya, tidak ada bandingan, tidak dia tersusun, tidak dia berjuzuk, tidak dia bertempat dan sebagainya. Ya. Dan mengesakan sifat. Begitu juga sifat Allah Ta'ala, sifat yang kamal, sempurna dan tidak ada serupa dengan sifat Allah. Itu kata esa. Kita mengesakan Allah Ta'ala itu, kita meninggikan sifatnya, zatnya. Dan mengesakan af'al itu dia kata bermakna, maknanya tadi esa Allah pada zat, esa Allah pada sifat, esa Allah Ta'ala pada af'al, bermakna menafikan banyak. Tu panggil. Orang kata esa ni apa dia? Esa ni makna menafikan banyak. Esa makna satu, lawan bagi satu, dua. Dua tu banyak. Jadi menafikan Allah Ta'ala tu ada berbilang. Setengah kitab kata menafikan Tuhan itu berbilang-bilang. Ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima, ada enam. Itu berbilang dia panggil. Esa tu tak ada bilang, satu je. Okey. Menafikan banyak pada zat Allah dan pada sifat dan pada af'al. Itulah yang katakan wahdaniyat. Iaitu dinamakan dengan menafikan kam yang 5 dipanggil. 2 kam pada zat, 2 kam pada sifat dan 1 kam pada af'al. Ada setengah ulama kata ada 6 kam. Okey. Kam dalam bahasa Arab ialah berapa. Orang pergi negeri Arab, kalau tanya barang harga berapa, dia panggil bikam. Asalnya bisamanin kam. Kalau kita kata berapa barang, berapa butir, dia panggil kam. Kam hadha, kam nafar, berapa orang. Kam nafar, berapa orang datang. Ketambah bikam, berapa harga. Itu beza dia.
Jadi kalau tuan-tuan tanya berapa harga dia? Bikam. Okey, jadi kam ni makna dia tanya berapa, maknanya banyak. Bagi orang Arab dia tanya berapa tu banyak, beberapa. Kalau kita kata bahasa Melayu dia. Baik. Jadi bila kata wahdaniyat, dia menafikan kam tu. Menafikan, mentidakkan adanya berbilang-bilang. Jadi kadang-kadang ilmu tauhid ni dia asalnya datang daripada istilah Arab. Oleh kerana istilah tu kita kurang faham, maka kita jadi ilmu tu kita tak faham. Jadi kalau orang tanya ilmu yang membahaskan tentang kam di mana? Dalam kitab tauhid lah. Iaitu dalam bab wahdaniyat. Okey. Kerana kita kena menafikan berbilang-bilang Allah. Jadi bila kata berbilang-bilang itulah dipanggil kam. Okey. Dia kata 5 kam dia. Mana dia? Itu di bawah soalan dia yang lain. Dia akan pecahkan 5 tu apa dia. Inilah maksud daripada kata wahdaniyat. Soalan dia, nyatakan nafi 2 kam tu pada zat dan 2 kam pada sifat dan 1 kam pada af'al itu. Okey. Jadi dia kata tadi 5. Ada 5 kam dalam bab menafikan wahdaniyat. Menafikan kam. Menafikan berbilang-bilang Allah Ta'ala itu ada 5 bahagian. 5 pecahan. Jadi 2 dalam zat, 2 dalam sifat, 1 dalam af'al. Okey. Sebelum saya nak pecahkan tu, nak hurai secara ringkas dulu. Yang katakan menafikan ini, kita menafikan zat Allah Ta'ala itu berbilang-bilang. Okey, zat Allah Ta'ala ada berapa? Orang tanya. Kita kata 1, itu menafi berbilang-bilang. Itulah benda ni yang nak cakap. Okey. Ada tak Tuhan lain daripada Allah? Zat yang sama dengan dia? Tak ada. Itu dipanggil menafikan. Kita kata tak ada tu mana menafikan. Menafi ada satu lagi Tuhan yang lain. Yang sama zat dengan zat dia. Maka setiap juzuk zat baru tak boleh disamakan dengan Allah. Itu dipanggil kam yang bercerai. Ada satu lagi, misal kita kata, ada berapa cawan gelas ni? Ada banyak, tapi tak boleh menafikan lah. Ada satu lagi gelas yang sama rupa dengan gelas ni. Tapi di mana tak tahulah. Itu dia panggil zat. Bercerai. Bercerai daripada zat. Okey. Sekarang ni dia ada yang berhubung. Ada yang bercerai, ada berhubung. Misalnya ada satu gelas ni je. Tak ada gelas lain yang sama dengan gelas ni. Satu gelas je. Memang dia satu. Tetapi dia berjuzuk. Ada atas, ada bawah. Itu dipanggil kam. Banyak. Walaupun nampak satu, tapi dia banyak. Macam matahari ya. Matahari kita kata yang besar tu satu je, mana ada banyak matahari. Mana ada banyak. Okey, walaupun dia satu, dia kira banyak. Pasal banyak? Pasal dia berbilang-bilang pada zat dia. Zat dia satu, tapi berbucu-bucu misalnya. Bersambung-sambung. Itu dia panggil berbilang juga. Dia kata arti berbilang. Dia kata, memang kita faham Allah Ta'ala bersifat satu. Esa atau tunggal. Tunggal yang masukkan tunggal ataupun esa itu macam mana? Kena faham dengan kam ni. Tidak ada dua zat Allah, tidak ada zat yang satu yang berbilang-bilang dalam satu zat. Jadi Tuhan tu bukan jenis benda. Bukan bersusun, bukan berjuzuk, bukan ada atas bawah, ada kiri kanan. Itu kata menafikan kam. Yang berhubung. Okey. Begitu juga sifat. Sifat ada sifat yang bercerai, sifat yang berhubung.
Sifat yang bercerai iaitu sifat yang lain daripada sifat yang ada. Contoh kita kata kudrat. Allah bersifat kudrah, berkuasa. Tidak ada satu lagi kuasa yang lain yang sama dengan kuasa Allah. Itu kita kata kita telah menafikan kam bagi sifat Allah. Itulah katakan bila kita menafikan kam bagi berbilang-bilang sifat Allah, bererti kita telah mengesakan Allah. Tak ada satu lagi kuasa yang lain yang sama dengan kuasa Allah. Itu panggil menafi. Okey, yang bukan yang satu. Okey, kita kata tak ada. Memang tak ada sifat yang lain yang sama dengan Allah. Tetapi sifat Allah itu bersusun daripada lemah kepada kuat misalnya. Atau dua peringkat. Tuhan nak buat satu perkara, mesti buat yang ni dulu baru jadi yang ni. Dua kudrat. Maka itu juga dikatakan bukan wahdaniyat. Macam saya nak angkat gelas, tenaga saya hanya menggunakan sebelah tangan. Kuasa saya lain, ringan. Tenaga yang saya gunakan ringan. Bila saya nak angkat meja ni, saya kena pakai dua tangan dan tenaga saya makin kuat. Itu dipanggil berbilang, walaupun pada diri saya. Pada diri saya, tapi berbilang-bilang. Dua keadaan tenaga saya. Maka tak boleh kita kata Allah buat alam ini dengan dua tenaga. Walaupun kita kata satu sifatnya, Allah bersatu sifat kudrat. Tapi kudrat Allah tu berperingkat-peringkat kita kata. Itu juga namanya bukan wahdaniyat. Jadi sebab tu kita nak nafikan sifat dia. Tidak ada yang berhubung, berbilang-bilang sifatnya dalam keadaan berhubung dan juga bercerai. Bercerai maknanya sifat lain lah. Ataupun af'al. Cuma af'al ulama' berbahagi pendapat dia berselisih kerana tidak boleh tergambar dalam bab afal berbilang-bilang pada bercerai. Nanti kita bahaslah. Okey. Jadi tidak ada satu lagi daripada Tuhan yang menjadikan alam ni melainkan Allah. Siapa buat alam ni? Allah. Yang jadi pada alam ini adalah Allah semata-mata. Itu panggil menafikan berbilang-bilang pada af'al, kejadian. Okey, nanti kita bahas satu persatu. Kita tengok jawapan dia. Dia minta nyatakan nafi dua kam pada zat, dua kam pada sifat, satu kam pada af'al. Okey, dia ada 5 tadi. Bila kita faham Allah bersifat wahdaniyat, dia ada 5 kam. Itu kita punya kunci dulu. Kena ingat, ada 5 kam yang muktamad. Okey, 2 pada zat, 2 pada sifat, 1 pada af'al. Okey, dia pegang yang satu dulu. Jawapan dia yang pertama. Menafikan 2 kam pada zat. 2 kam pada zat. Dia ambil 2 dulu. Menafikan 2 berbilang-bilang pada zat Allah Ta'ala. Okey, pertama menafikan kam muttasil dia panggil. Satu, dia panggil kam muttasil pada zat. Yang kedua, kam munfasil pada zat. Kita bahas satu-satu. Kam muttasil pada zat, iaitu zat Allah Ta'ala, baru dia terang. Zat Allah Ta'ala tidak bersusun daripada juzuk kepada juzuk. Itu maksud yang muttasil. Allah Ta'ala satu, betul dia kata. Mana ada Tuhan lain daripada Allah. Tak ada zat yang lain daripada zat Allah. Tetapi dia kata zat Allah Ta'ala tu bersusun-susun. Berjuzuk-juzuk. Macam mana bersusun juzuk ni? Air ini bersusun-susun, berjuzuk-juzuk. Daripada molekul-molekul. Ada jirim, jisim. Itu panggil bersusun. Ada atas dan bawah. Ada tempat. Boleh diisi dia. Okey. Jadi kalau siapa memandang Allah Ta'ala, dia kata Allah tu tinggi gitu. Itu berjuzuk namanya. Atau Allah Ta'ala tu duduk.
Itu makna berjuzuk. Itu bukan wahdaniyah. Tak sah i'tiqad. Bukannya berjirim kata dia. Dia terang lagi sekali. Macam yang saya sebut tadi, bila kata juzuk tu tuan-tuan mungkin tak faham lah apa dia juzuk. Juzuk tu makna berjirim. Okey, bukannya jirim, bukannya jisim. Allah Ta'ala tu bukan jirim dan bukan jisim. Itu kata menafikan pada mutasil. Zat Allah Ta'ala memang kita kata satu, tapi kita kata dia tu berjirim berjisim, maka dia bukanlah tauhid. Itu yang panggilkan tauhid mujassimah. Puak-puak ni terkeluar daripada ilmu tauhid kerana mereka menjisimkan Tuhan. Tuhan tu berjisim. Apa makna jisim? Tadilah berjuzuk, berupa bentuk. Ni syak, ada bentuk dia, jisim lah. Okey. Dan juga bukannya jauhar. Kita kena nafikan Tuhan tu. Yang kata nak esakan Allah itu menafikan tiga benda ni. Tuhan tidak berjirim, tidak berjisim, tidak berjauhar. Itu dia punya intipati yang dia nak. Tadi dia bagi huraian jalan. Huraian jalan dia kam mutasil, kam mufasil. Itu huraian jalan dia panggil. Matlamat dia nak dapatkan Tuhan tu tidak berjirim, tidak berjisim, tidak jauhar. Jadi kalau tak tahu jalan kam tadi, tuan-tuan merasa pening, ustaz kami tak tahu ni kam tu, kam ni. Kami tahu tu kam-kam, kami tahulah. Tak apa, jalan tu tak faham tak apa. Yang balik wajib diketahui yang tadi. Tuhan bukan jirim, bukan jisim, bukan jauhar. Tu yang nak. Tapi sebelum sampai kepada faham Tuhan tu bukan jirim, bukan jauhar, bukan jisim, dia nak bagi tahu jalan dulu. Pergilah, dia adalah jalan dia. Dia tak pergi terus ke sana. Supaya jangan kita ambil ilmu itu tanpa ada dalil. Ilmu tauhid dia tak boleh kita ambil tanpa dalil. Dia kena cari dia punya dalil. Ilmu mengenal Allah, senang saya kata, ilmu mengenal Allah dia tidak boleh mengambil daripada orang, kita ikut buta gitu. Tapi kita kena tahu mana dalil dia. Dalilnya sekurang-kurang akli. Jadi kita kata Tuhan tu bukan jirim, bukan jisim, bukan jauhar, itu hukum. Ini panggil hukum. Wajib pegang. Siapa tak pegang yang ni jadi syirik. Keluar daripada Islam. Jadi macam mana boleh datangkan hukum ni? Dengan dalil tadilah. Qul huwallahu ahad. Contohnya Allah tu esa. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kamu sebenarnya Tuhan yang satu. Satu tu apa satu? Banyak orang ungkapkan tuan-tuan. Banyak orang ungkapkan. Dia kata ilmu tauhid ni tak susah. Sebab kita guna Quran je, tak payah guna kaul ulama. Jadi kita bacalah qul huwallah, bacalah Al-Quran, itulah dalil Allah Taala esa. Okey, tak apa. Apa dalil Allah Taala tu esa? Satu, wa ilahukum ilahu wahid. Ya, bermula Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu. Okey, satu tu macam mana? Gelas ni satu. Matahari satu. Jari satu. Ibu bapa kita satu. Ibu satu, bapa satu. Mana ada orang bapa dia dua? Ada orang bin dua? Tak ada, bin satu je. Mustahil pula tu. Tak boleh jadi dua bapa. Dua mak. Mana boleh keluar rahim mak kita lah. Mana boleh mak orang lain. Dia kata mak ni, dia ni perempuan ni pun beranak kat kamu, aku pun beranak kat kamu. Pelik. Itu satu juga namanya. Adakah satu tu sama dengan satu wahid tadi? Yang dibahas ni tuan-tuan. Satu yang kata pada Tuhan itu, sebab itu ulama Melayu dia terjemahkan satu tu tunggal. Esa. Sebab satu tak sama dengan satu yang kita bilang 1, 2, 3, 4, 5 tu dah. Jadi erti faham kata satu ahad tu mudahlah kita kata Allah tu satu. Terjemah memang boleh. Mafhumnya? Mafhum tu yang kita tak faham. Maka sebab tu kita kena kata satu yang kata Allah satu tu dia bukan jirim, bukan jisim dan bukan jauhar. Itu dia panggil kam
menafikan kam yang muttasil. Okey. Sebagai yang ternyata pada mukhalafah. Okey. Yang kita faham tadi ni bukan jirim, bukan jisim, bukan jauhar Tuhan tu dah sebut dah di dalam bab mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Jadi sebab tu dua rangkaian yang kuat dalam bilangan sifat 20 antara wahdaniyat dengan mukhalafah. Dua ni berkait. Satu, dia pergi terus kepada menafikan bersamaan Allah dengan sesuatu. Dalam arti kata, dialah juga bersifat wahdaniyat. Sama je lebih kurang. Tapi dia memandang lebih berat kepada satu, disuruh fokus kepada Allah tu satu, pada zat. Kemudian disuruh fokus pada yang lain pada Allah. Iaitu Tuhan tidak bersamaan atau sama atau bersalahanlah Allah Ta'ala dengan perkara-perkara yang lain. Dengan sesuatu lah. Okey, jadi mukhalafah. Dah faham dah mukhalafah hari itu kita belajar, maka kita boleh fahamlah wahdaniyat ni. Okey. Kedua, menafikan kam munfasil pada zat. Tadi kita kata zat yang satu, Tuhan tu tidak berjuzuk macam gelas ni, tidak berbilang pada juzuk-juzuk badan tubuh misalnya lah. Tuhan tak ada mata, tak ada biji mata, tak ada kepala, tak ada kaki, tak ada tangan. Kalau kita kata Tuhan ada kepala, tangan, kaki sebagainya, itu juzuk. Tak boleh. Sebab tu kita i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah bertegas menafikan Tuhan berjuzuk-juzuk. Menafikan Tuhan tu berjuzuk-juzuk. Jadi berlakulah khilaf. Kita ni ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Ulama salaf ni iaitu ulama yang berada pada 500 tahun kata sebagian ulama Hijri, ada yang kata 300 tahun. Ulama salaf ni dia tidak mahu mentakwilkan ayat Quran, maknanya apa yang disebutkan oleh Quran yadullah fawqa aydihim contohnya, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Orang tanya dia, apa makna tangan? Tangan tu kalau tanya tangan, tangan lah. Tapi bila tanya, siapa tanya mana tangan Allah? Adakah Tuhan itu bertangan? Dia kata soalan itu bid'ah. Kita boleh faham lah kalam ulama' tu. Seolah-olah dia tak mau cakap dalam bab tu. Tuhan ada tangan tak? Siapa tanya bid'ah. Maknanya dia menafikan Tuhan bertangan. Tetapi bila tanya yadullah, apa makna yadun situ? Tangan. Jadi dia kata ayat Quran tu di mana dibiarkan berada di situ dengan kata tangan, tangan, tapi tidak mengisbatkan Allah Ta'ala ada tangan. Tak ada. Tak diisbatkan kata Tuhan. Sebab tu dia kata bid'ah kalau tanya. Tetapi diputar belitkan oleh orang sekarang, dia kata ulama salaf kata Tuhan bertangan. Dah, ulama salaf tak kata Tuhan bertangan. Habis-habis berat pun dia kata apa? Dia kata tangan Allah tak sama dengan tangan manusia tu. Makna kata pun tak boleh nak capai. Okey, dan dia kata dalam Quran kata Allah Ta'ala bertangan, tangan Allah tak sama tangan manusia. Baik. Jadi adakah makna tangan tu mesti macam ni? Makna tangan tu dia berkepak dua macam ni, apa je? Dah. Sebab tu dia kata tangan, nak kata tangan, tapi tak boleh gambarkan tangan tu macam mana. Boleh ke? Jadi sebab tu kata tak bertangan juga hakikatnya. Hakikat tak bertangan. Okey. Kita kata ayam. Ayam ada tangan tak? Ayam ada kepak. Ada kaki. Tak salah kita kata kepak dia tangan. Yang bubuh nama kepak tu siapa? Kita yang bubuh. Bukan ayam tu habar aku ni kepak aku. Kata dia. Jadi kita yang letakkan, itu kepaknya, itu kakinya. Boleh jadi kepak tu tangan. Jadi tangan tak semestinya ada 5 jari untuk memegang dan sebagainya. Jadi sebab itu perkataan yadun itu nama aja. Jadi pada hakikatnya adakah tangan Allah Ta'ala itu bertangan macam kita 2 tangan, 3 tangan, 4 tangan ke? Tidak. Hakikatnya tidak bertangan. Quran tu bila dihurai, ditafsir, baru nampak. Tapi kalau pegang terjemah, kita kata tangan.
Bila digambarkan oleh kanak-kanak, Tuhan tu bertangan. Tuhan, dia kata dalam Quran kata Tuhan bertangan. Jadi tangan Tuhan ada berapa ayah? Ada 2. Apa hebatnya Tuhan tu, tangan dia 2. Saya pada 2 tangan dia. Oh tak, kata ayah dia nak terang kat anak tu. Tangan Tuhan tu besar, kata dia. Mana tahu besar? Dia buat dunia ni besar. Kalau tangan dia macam tangan saya, macam mana nak buat dunia ni? Dan akan jadi tauhid dia tu konflik. Jadi makin rumit, makin susah. Dia akan tergambar juga akal manusia. Dia pakai logik, tambah zaman sains teknologi ni. Jadi kalau dia kata tangan Allah ada tangan, okey. Berapa pula? Dia akan timbul soalan. Berapa tangan Allah? Okey, 2. Kata dia. Dah 2, berapa jari dia? Akal manusia dia fikir gitu. Oh, jari dia 5 lah. Mana ada tangan orang jari 6. Dia akan pergi kias kepada makhluk. Nampak? Otomatik dia akan kiaskan Tuhan tu dengan makhluk. Siapa yang mengkiaskan Tuhan dengan makhluk? Salah. Mukhalafu ta'ala lil hawadis. Jadi sebab itu ulama khalaf kata kalau dibiarkan begini, manusia akan jadi sesat. Maka bersepakat ulama khalaf mengatakan kita takwil ayat tu, wajib takwil. Sudah jatuh wajib takwil. Bukan lagi harus. Bukan lagi khilaf. Dia berubah zaman, berubah hukum. Bersepakat ulama khalaf, kecuali mazhab Wahabi, mengatakan wajib takwil ayat-ayat mutasyabihat kerana takut berlaku akal kita berpusing. Jadi bila kata tangan, dia melarat lah. Kalau dah ada tangan, ada biji mata. Ada biji mata, ada mulut. Ada mulut, ada lidah. Akhirnya kita akan gambarkan Allah Ta'ala tu makhluk. Habis, syirik. Begitu je. Itu jaga-jaga dalam masalah tu. Jadi sebab itu kita memegang pada mazhab khalaf. Kita mentakwillah ayat-ayat yang kita tak faham. Supaya selamat kita daripada jadi syirik. Okey. Itu Tuhan bagi akal suruh berfikir. Menafikan, dia kata zat Allah Ta'ala. Keduanya menafikan munfasil pada zat, iaitu tidak ada zat yang lain yang menyamai zat Allah Ta'ala. Munfasil tadi. Ni tadi kata kalau kita bahas pada satu gelas ni, itu dipanggil kamu mutasil. Dia tak ada ni, kita kata dia ada dalam ni keras, berat, jenis pecah. Itu kita dalam satu gelas. Kita bahas satu. Ini panggil mutasil. Yang mufasil ni kita bawa gelas satu lagi. Ada gelas yang sama dengan gelasnya, ada. Jirimnya, jisimnya sama, jawharnya sama. Itu panggil munfasil. Jadi dia tak bahas yang munfasil sangat. Sebab apa? Sebab kita dah bahas siap dah. Tuhan tak ada 2. Itu dah ternyata dalam bab munfasil. Orang tak bahas sangat dah. Tapi kalau tengok huraian dia tadi, yang mutasil tu dibahas luas kerana itu yang menjadi selaru. Banyak orang mentauhidkan Tuhan, dia kata Tuhan teresa, tetapi dia tidak menafikan kam mutasil. Antaranya mujassimah lah. Puak-puak yang mentajsimkan Tuhan. Dalam kata 2, dia tak ada kata. Dia kata tak ada, Allah Ta'ala satu. Betul lah. Tak ada 2 Tuhan. Tak ada zat lain yang sama dengan sama zat Tuhan pun sama jugalah. Jadi tak boleh orang tu dia mengaku ni tangan Allah, kata dia. Contohlah. Ni tangan Allah, kata dia. Syirik. Sebab dia panggil munfasil. Tangan Tuhan satu yang ada pada tangan Tuhan, tangan dia satu kat sini. Jadi 2. Jadi sebab tu tak boleh mensyirikkan tu. Atau zat Tuhan, kata dia. Zat Tuhan ada 2. Allah ada dalam diriku. Tu ada 2 ke tu? Tu ilmu-ilmu sesat, puak-puak hakikat. Ilmu Islam ni tuan-tuan dia dah lama. Dan seperti mana yang Nabi sebutkan, sataftariqu ummati ila 73 firqah. Berpecahnya umatku 73 firqah. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa al-wahid. Melainkan satu je firqah yang masuk syurga, iaitu Ahlussunnah wal Jamaah.
Jadi 72 puak lagi ni macam-macam mazhab. Dengan Mujassimahnya, Wahbiyahnya, mentajsimkan Allah, puak Syiahnya dah berapa puak. Sampailah kepada puak-puak hakikat dalam ilmu tasawuf. Dalam tasawuf tu sendiri dah berpecah beberapa puak. Dalam mazhab akidah lain. Mazhab akidah Syiah. Yang kuat dalam mazhab akidah ni yang berpecah pada Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Jadi semua dah lengkap 72. Yang disebut dalam kitab Tuhfatul Raghibin, dijelaskan 73 puak tu. Dah ada dah. Jadi kita bergelumang dengan masyarakat yang begini. Yang tak mengaji dengan ilmu-ilmu usuluddin, tak mengaji dalam ilmu Ahlussunnah wal Jamaah, dia pun tak kenal apa dia Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya dia tak perasan dia dah masuk 72 puak yang Nabi kata masuk neraka. Berpegang pada ilmu tasawuf hakikat. Sampai dia berzikir, dia rasa sedap tubuh badan dia. Akhirnya dia nampak Allah. Bila dia nampak Allah, Allah pun masuk dalam badan dia, habis. Akhirnya dia i'tiqad ni anallah. Akulah Allah, kata dia. Itu sampai kepada zikir la ana. Sebab konon tinggi sangat ma'rifatnya. Itu jaga-jagalah. Sebab tu dia panggil ilmu al-sunnah al-jamaah ni, dia mu'tadil i'tiqad dia. Kesederhanaan. Tidak menafikan hakikat dan tidak menafikan syariat. Tidak menolak syariat, tidak menolak hakikat. Siapa yang mengambil syariat, menafikan hakikat juga salah. Siapa menafikan syariat, menolak hakikat pun salah. Okey, jadi itu faham. Yang kedua, menafikan dua kam pada sifat, iaitu pertama menafikan kam muttasil pada sifat, iaitu tidak bersifat Allah Ta'ala dengan dua sifat yang satu jenis. Seperti dua kudrat, tak boleh. Angkat meja lain, angkat gelas lain. Tu dua kudrat namanya. Masa kecil kudratnya tak larat macam kita. Kita masa kecil tak larat. Dah dewasa baru kuat. Dah exercise baru kuat. Itu panggil berperingkat. Kudrat kita banyak. Tuhan satu je kudrat dia. Banyak tu lemah. Segi ilmu tauhid, banyak tu kira lemah. Dalam ilmu dunia, ilmu lain, matematik, banyak tu bagus. Duit kalau nak banyak. Kalau satu tak ada, tak cukup. Itu kan kekurangan. Kita mempunyai sifat kekurangan. Manusia, hamba, makhluk, kekurangan. Tuhan, sifat sempurna. Sebab tu dia esa. Kalau dia banyak, jadi kurang balik. Jadi tidak ada dua kudrat. Bila ada dua kudrat Allah, maka kekurangan. Lemah namanya. Nak angkat kena ada dua tenaga. Lemahlah, sepatutnya satu tenaga cukup dah. Macam kita kata, woi, kawan tu diangkat dengan satu jari. Dia angkat meja satu jari. Apa yang herannya? Hebatlah sebab jari tu kecil. Satu jari dia, orang pakai 5 jari. Jadi maknanya bila guna 5, untuk menunjukkan dia lemah. Satu baru kuat. Gitu. Baik. Jadi bila kata Tuhan dua kudrat, mustahil sebab dia jadi lemah. Okey, berbilang-bilang dia panggil. Pada segi tauhidnya terus je kita kata tak boleh dua kudrat sebab Tuhan kata dia satu. Dia esa. Ternafi wahdaniat Allah. Pada segi akalnya kena kuatkanlah, kerana dua kudrat tu lemah. Atau dua iradat, kehendak Allah Tuhan tu dua kali. Pun tak boleh. Atau dua ilmu, pun tak boleh. Mustahil Tuhan bersifat dua ilmu. Ilmu Tuhan tu kan banyak, Ustaz. Tuhan Maha mengetahui, banyaklah. Macam mana boleh dua? Dua ilmu tu maksud macam ni, dia berperingkat. Sebelum kita misalnya teka kacang. Sebelum kita nak teka, kena kira dulu. Baru tepat. Setakat teka tak semesti tepat, kadang tepat, kadang tidak. Jadi nak tahu dia ada berapa kacang tu, kena kira. Macam ni dalam gelas saya ni ada gambar bunga. Katanya, tengok sekali imbas, berapa bunga tu? Kena kira, walaupun bukan dengan jari. Macam ni, 4.
Walaupun kita nampak tu dah tahu 4. Betul, kita dah kira sebenarnya. Automatik otak kita bila nampak jari ni 4, kita dah kira siap. 1, 2, 3, 4. Sebelum kita kira, kita tak tahu ada 4. Dah kira baru tahu 4. Itu dipanggil 2 ilmu. Faham tuan? Jangan dia kata ilmu ni sesat kitab ni ustaz, kata dia. Pasal apa dia kata ilmu Tuhan tu banyak? Tak boleh. Memang Tuhan tu banyak ilmu. Banyak ilmu tu lain. Ilmu tu berperingkat tu yang tak boleh. Ada 2 ilmu. Kita banyak ilmu kita. Ilmu daripada tak tahu kepada tahu. Ilmu kira. Dah kira baru tahu. Dah tengok baru tahu. Tu ada 2 tu. Tak tengok tak tahu. Ada berapa orang dalam masjid? Nanti kejap saya pergi tengok dulu. Jadi bila dah tengok, dia kira-kira baru dia tahu. Oh, ada 20 orang misal. Baru tahu. Jadi ilmu tu berperingkat. Tu panggil 2 ilmu. Tuhan tak macam tu. Tuhan mengetahui selama-lamanya. Bersifat azali lagi qadim. Belum wujud lagi Tuhan dah tahu. Dan tidak ada terselindung ilmu Allah Ta'ala tu. Ilmunya kasyaf. Nanti sampai kepada bab sifat ma'ani, kita bahas bab tu pula. Dan lain-lainnya. Bolehlah kias kepada lain. 2 hayat misalnya. Tuhan tu bersifat 2 hayat tak? Jadi segala sifat yang kita bahas 20 tu, 20 cukup dah. Bersifat esa. Tidak ada 2-nya. Tidak ada 2 kudrat. Tidak ada 2 ilmu. Tidak ada 2 iradat. Tak ada 2 tidak ada 2 hayat. Tidak ada 2 samak. Tidak ada 2 basar. Kita ada 2 samak. 2 samak. Kalau tak ada 2 samak, tak payah pakai mikrofon. Telinga yang dengar suara perlahan, telinga yang mendengar suara kuat. Bila terlampau kuat, kita jadi bengang telinga. Kalau terlampau halus suara, kita jadi tak dengar. Itu panggil 2 lah tu. Itu berbilang-bilang dalam ilmu tauhid. Kalau orang tak mengerti ilmu tauhid, dia tak fahamlah bahasa tu. Jangan bahas ilmu tauhid dengan bahasa Melayu. Maknanya kita tengok pada sastra Melayu. Sastra Melayu tak sesuai. Tak faham langsung apa benda berbilang-bilang, ustaz. Ini bahasa orang tauhid. Jadi bila kita kata benda yang jauh kita tak dengar, benda yang dekat kita dengar, itu berbilang kerana suaranya terdinding. Jadi Tuhan tak macam tu. Tuhan mendengar. Tak ada pula terlampau bising Tuhan jadi pekak ke bengang, tak ada. Sebab dia maha mendengar. Mendengar bukan dengan telinga. Tuhan bukan pakai alat. Dan mendengar tu tak semesti dengan suara. Jadi tidak ada sifat yang sama ilmu dengan sama dengan sifat dengar Allah, itu satu. Dan tidak ada sifat yang lain sama dengan sifat Allah. Sifat Allah tidak ada 2 peringkat. Dan sifat Allah Ta'ala tidak ada sama dengan sifat orang lain. Okey. Dan lainnya lah, tidak 2, hanya 1. Ditekankan balik sifat wahdaniyat. Allah Ta'ala bersifat tidak 2, hanya 1 dalam segala sifat tu. Kerana jika berdiri 2 sifat pada zat Allah Ta'ala, umpama 2 kudrat, nyatalah lemah Allah Ta'ala atau sia-sia. Kalau kita kata ada 2 sifat pada zat Allah Ta'ala, macam saya kata tadi lah, maka itu menunjukkan lemah dan sia-sia. Buat apa ada 2? Kenapa kena ada 2 kudrat? Satu lagi nak buat apa? Satu lagi nak simpan. Tak jadi, tak sesuai lah. Dan dia adalah sia-sia. Dan menunjukkan Allah Ta'ala itu lemah. Okey. Panjangnya wallahualam. 7. Nanti kita sambungkan mufasil pada sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina